Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Okey, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 5. Okey, cikgu nak sambung soalan percubaan negeri Kelantan bahagian A. So, cikgu nak sambung lagi 5 soalan untuk hari ini. Sebelum tu terima kasih kepada yang telah subscribe channel cikgu lah. Semoga pelajar akan terus cemerlang. Okey, rajah 3 menunjukkan bukaan bentuk kotak berbentuk cuboid. So, point dia dekat sini cuboid. So, cuboid kalau kita lukis gambar dia macam ni lah, cuboid. Okey. So, cuboid ungkapkan jumlah luas permukaan cuboid dalam sebutan R dan S. Seterusnya hitung isi padu. So point dia dekat sini nak cari isi padu dalam sentimeter cube kotak itu jika R sama dengan 4, S sama dengan 6. So kita tahu isi padu cuboid panjang darab lebar darab tinggi lah. Panjang darab lebar darab dengan tinggi. So mudah sangat So sekarang ni dia bagi R pada kita. So R dekat sini 4 So kita masukkan lah. Okey, 4. So R tu adalah 4 kuasa 2. Okey. So seterusnya kita tengok panjang dia. So dia dah bagi point dekat sini ni sama sama, maksudnya S tu adalah 6. Maksudnya 2 darab dengan 6 lah. So kita akan dapat 12. So 12 tu yang ni lah, ni 12. So tinggi dia pun sebab dia bagi sama So tinggi dia pun 12. So ni 4 darab dengan 16. So kita tekan kalkulator lah. Okey, 4 darab dengan 16. So kita akan dapat 64. So dekat sini 64 lah. Okey, seterusnya hitung isi padu. Isi padu panjang darab lebar darab tinggi lah. Maksudnya 12 darab dengan 64 darab dengan 12. So kita akan dapat jawapan dia 12 darab dengan 64 darab dengan 12. Dia punya tinggi dia So 9216. 9216. So settle. Okey, cuma kita kena tulis lah dekat sini Yang ni kita kena tunjuk lah. Okey, macam mana dapat 64 ni kena tunjuk. So macam mana dapat 12 ni pun kena tunjuk juga dalam soalan tu lah. Okey, settle soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Jadual 1 menunjukkan pelan keuangan yang disediakan oleh Cikgu Muji untuk menguruskan keuangan yang berkesan. Okey, so kita tengok dekat sini kita ada pendapatan bersih. So gaji guru 5,500, gaji guru tuition 2,000, sewa yang diterima 1,550 dan dividen 600. Okey, bajet perbelanjaan dia, ansuran rumah. So seterusnya dekat sinilah kita ada ansuran kereta, pemberian kepada ibu bapa, barang dapur, utiliti dan petrol. Okey, kita tengok soalan. Hitung pendapatan aktif. So pendapatan aktif ni pelajar kena take note lah. Okey, pendapatan aktif. Okey, apa dia pendapatan aktif? Yang ni kita dapat setiap bulan. Setiap bulan Okey, contoh dia apa? Gaji lah. Okey, dan allowance. Allowance tu pun setiap bulan juga So pendapatan aktif dekat sini kita tengok pendapatan aktif yang dia dapat setiap bulan, gaji cikgu dengan gaji guru tuition. So dua ni lah. So kita tambah 2. So kita akan dapat pendapatan aktif dia 5,500. Okey, tambah dengan 2,000. So kita akan dapat 7,500. So dekat sini 7,500 lah. Ni 7,500. Okey, seterusnya pendapatan pasif.
Pasif ni kita terima pendapatan tapi tidak setiap bulan lah. Contoh dia dekat sini kita ada sewa yang diterima dengan dividen lah. Dia biasanya dividen, interest. So dekat sini ni adalah pendapatan pasif. So pendapatan pasif kita kira 1550 tambah dengan 600. So pelajar akan dapat 2150. So 2150. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini ada dua pembelanjaan tetap dan tidak tetap. Okey, yang tetap tu yang kita bayar setiap bulan tetap. Pelajar take note sikit kat sini, tetap ni bayar setiap bulan. Setiap bulan. Yang wajib kita bayar lah. So kalau kita tengok dekat sini, yang tetap ansuran rumah dengan ansuran kereta lah yang tetap. So yang lain ni dia tidak tetap lah. Maksudnya pemberian kepada ibu bapa. Kalau ada duit lebih kita bagi lebih, kalau kurang kita kurangkan sikit. Okey, barang dapur pun tidak tetap, tak semestinya 500 kalau nak bajet dia boleh 300, 400. Utility pun sama juga, barang elektrik, benda yang boleh kita kontrol lah. So pendapat perbelanjaan tetap, so cikgu tambah teruslah dua ni. So dapat 19550. So 1950. Yang tidak tetap ni semua ni. 600 tambah 500 1100, 1400, 1650. 1650. Pelajar tekan kalkulator Okey, supaya tepat lah. Okey, so settle untuk tajuk ni 4 markah. So mesti jawab di ruang jawapan yang disediakan lah. So tambah kat sini Okey, so settle soalan yang kedua. Okey, soalan yang ketiga. Lukis satu graf berbilang tepi. Okey, apa maksud berbilang tepi? Maksudnya berbilang tepi ni kalau kita ada sambungan A dengan B. So kalau ada dua macam ni so yang ni kita panggil dia berbilang tepi dah, dan mempunyai gegelung mengikut maklumat yang diberi. So sekarang ni maklumat yang dibagi, bucu dia kita ada A, B, C, D, E, F. So A, B, C contoh D, E, F contoh macam ni lah. Okay, B, C, D, E, F. Dia dah bagi jawapan cara lukis tak ada. Okey, so dekat sini kita tengok A, B. So A sambung dengan B, settle. A sambung dengan C, so settle. A dengan A, so A ni gegelung lah. So B dengan C. Okey, B dengan D, so B dengan D. Okey, seterusnya B dengan E. So seterusnya B dengan F. So cikgu buat F ni jauh sikit. So B dengan F. So C dengan D. So dia tak boleh nak lentang macam ni Okey, so E ni cikgu ubah ke sini lah. So cikgu ubah E tu ke sini. Okey, sekejap. So kita ada C dengan D. Okey, lepas tu C dengan D. Okey, lepas tu D dengan E, D dengan E. Okey, lepas tu E dengan F So D cikgu tukar kat sini. E tu cikgu nak letak kat dalam, F ni cikgu nak letak kat luar So F. Okey, dia gambar dia bebas lah pelajar, tapi dia jangan bertindak lah. So kita ada B dengan tadi E tadi sini B dengan E. Okey, seterusnya kita ada D dengan E. D dengan E ni gegelung lah.
Berbilang tepi. Seterusnya E dengan F. So gambar dia macam ni lah, simple je. Okey, so settle untuk soalan ni. Janji jangan dia bertembung kat tengah-tengah, dia lintas antara dua laluan lah. Okey, so settle untuk soalan yang ke-8. Okey, pergi kepada soalan yang ke-9. Okey, soalan yang ke-9 ni soalan insurans insurans perubatan. So kita tahu kita take note, bila insurans perubatan, so mesti tolak dengan deductible dululah. Okey, sebelum kita kira co-insurans. Okey, seterusnya kita ada Encik Khairil mempunyai polisi insurans perubatan dengan Kudus Insurans dan peruntukan deductible. So deductible 800. Okey, co-insurans 80/20. Hitung bayaran kos yang ditanggung oleh Kudus Insurans dan Encik Khairil. Jika kos perubatan yang dilindungi polisi 22,500. Okey, first kali kita tengok insurans perubatan. Kita kena kira dululah polisi insurans dia tu 22,500. Kita tolak siap-siap dengan deductible 800. So pelajar akan dapat 22,500. Okey, ditolak dengan 800 lah. Okey, so pelajar akan dapat 21,700. 21,700. Okey, ni perubatan ataupun polisinya lah. Polisi dia banyak ni lah. Okey, seterusnya kita nak kira Kudus Insurans So Kudus Insurans. So kita tahu co-insurans tu 80/20 lah. 80 ni syarikat insurans, 20 ni adalah pemegang polisi lah. Okey, so Kudus Insurans dia ambil 80. Dia tanggung 80/100 darab dengan 21,700. So kita potong 80 darab dengan 217. 80 darab dengan 217. So pelajar akan dapat 17,360. 17,360. Okey, ni yang Kudus Insurans tanggung lah. Okey, seterusnya dia nak Encik Khairil. So Encik Khairil So Khairil tadi kita tahu dia tanggung 20% lah. 20/100 darab dengan 21,700 So potong. So 20 darab dengan 217. Okey, 20 darab dengan 217. So kita akan dapat 4,340. 4,340. So yang ni ditanggung oleh Khairil termasuk dengan deductible first tadi tu 800. So kita tambah je. So kita akan dapat jawapan dia tambah 800. So pelajar akan dapat 5140. So settle mudah sangat-sangat kan. Okey, soalan 9 dan soalan yang terakhir lah. Okey, soalan 10. Okey, soalan 10 ni soalan trigo Soalan trigo menunjukkan dua segitiga lah. ACE, mana ACE, DBE. Okey, so ada dua segitiga. BCE itu adalah garis lurus lah. AE sama dengan DE. AE sama dengan DE. So 8 dekat sini. AE 8, DE pun 8 juga. So kat sini. Okey, cari nilai X. So macam mana kita nak cari nilai X So sekarang ni kita cari yang ni dulu First kali kita cari yang so yang ni 8 DE So 8. So kita dah ada sudut dekat sini, boleh carilah dekat sini. Okey, so kita ada saya takut hantu. Kalau saya hantu,
tak takut sangat So sekarang ni sebelahan per hipotenus. So kita guna yang ni lah. Okey, jadi cos 30, cikgu kira satu-satu cos 30 sama dengan sebelahan yang ni lah. Okey, katalah sebelahan ni y y. Okey, bahagi dengan hipotenus dia 8. So 8 buat naik atas lah. So 8 cos 30, 8 cos 30. So kita akan dapat 6.93. So panjang ni 6.93, panjang keseluruhan ni lah 0.93. So kita nak kat sini saja, kena carilah sudut kat sini. Okey, so sekarang ni kita tahu sudut 45, kat sini pun sudut 45 juga So 45. Okey, kalau kita tengok daripada sini so kita akan ambil tentangan per hipotenus. So tentangan per hipotenus sin lah. Okey, kalau cikgu guna sin, cikgu tulis balik Jadi sin 45 sama dengan tentangan per hipotenus 8 lah. So 8 buat naik atas. So tangent 8 sin 45. So kita tekan kalkulator, 8 sin 45. So pelajar akan dapat 5.66. So T ni 5.66, maksudnya panjang ni lah. Okey, seterusnya kita nak cari nilai X. X sama dengan 6.93. Okey, kita tolak dengan 5.66. So pelajar akan dapat 6.93. Okey, tolak dengan jawapan kita tadi lah. So kita akan dapat 1.27. Okey, so rasanya itu saja daripada cikgu untuk hari ni Okey, 5 soalan Kelantan, percubaan Kelantan kertas 2. Okey, boleh like, komen dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.